Selamat sejahtera dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan tajuk kita iaitu pelaksanaan dasar bagi meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan pegawai dan anak mereka di luar negara berdasarkan tugasan 2 yang kita telah lakukan. Seterusnya, ini adalah ahli-ahli kumpulan kami iaitu terdiri saya, Elijah, dan rakan saya Muhammad Syafriul Asram bin Junaidi. Seterusnya, baiklah, hari ini kita akan membentangkan disebabkan dalam tugasan dalam poster itu dalam usaha untuk memantapkan dan memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu yang kita tahu pihak kerajaan telah melaksanakan berbagai inisiatif termasuklah bagi mempertingkatkan lagi kesetaraan masyarakat kita tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian kita. Dan seterusnya, dalam usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini secara tidak langsungnya akan meningkatkan bilangan penutur bahasa Melayu di seluruh dunia, melibatkan berbagai dialek iaitu seramai 300 juta orang dan jumlah tersebut telah berjaya menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu daripada 7 bahasa terbesar di dunia ini. Walau bagaimanapun, menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau mengatakan tahap kemahiran bahasa Melayu dilihat sangat rendah dalam kalangan anak pegawai dan anak-anak mereka diplomatik yang belajar di sekolah antarabangsa serta yang berada di luar negara. Maka beliau menganggap bahawa isu ini perlulah diselesaikan disebabkan isu ini merupakan salah satu isu yang sangat serius dan perlu diatasi dengan segera. Oleh itu, beliau telah bercadang agar bahasa Melayu wajar diwujudkan untuk pegawai dan anak-anak mereka yang berada di luar negara. Maka dalam pembentangan ini, kita akan mencadangkan apakah cadangan-cadangan atau strategi atau langkah bagi meningkatkan berbahasa Melayu dalam kalangan pegawai dan anak-anak mereka. Seterusnya, baik, sekarang kita akan membentangkan cadangan dalam melaksanakan dasar bagi meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu sekiranya kita adalah sebagai satu Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, di sini kita telah memberikan 5 cadangan atau 5 strategi atau 5 langkah bagi meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan mereka. Yang kita boleh dilihat sini adalah menawarkan atau mewujudkan kursus baru dalam bahasa Melayu, menetapkan piawaian ujian peperiksaan yang lebih ketat, menganjurkan pelbagai program berteraskan kepada penggunaan bahasa Melayu, mewujudkan program kesenian dan kebudayaan di luar negara, dan memperkasakan kursi pengajar bahasa Melayu. Marilah kita tengok satu untuk satu. Seterusnya, yang pertama yang cadangan kita telah memberi adalah pihak kerajaan bolehlah menawarkan atau mewujudkan kursus baru dalam bahasa Melayu. Iaitu pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, boleh membuat rujukan terhadap kursus atau subjek yang telah wujud di beberapa buah negara termasuk di negara kita seperti kursus NUET, IELTS dan TOEFL. Dan kursus ini boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam mewujudkan kursus bagi bahasa Melayu serta menekankan konsep wajib lulus. Dan semua pegawai dan anak pegawai yang ingin belajar di luar negara atau sedang di luar negara akan mengambil peperiksaan ini dan mereka juga akan berusaha untuk memperoleh keputusan lulus yang dalam kursus ini. Seterusnya, yang cadangan yang kedua adalah kita akan menetapkan piawaian ujian peperiksaan yang lebih ketat. Iaitu yang pertama kita akan mewujudkan kursus yang baru kan. Yang seterusnya kita kena menetapkan piawaian ujian peperiksaan yang lebih ketat lah. Maknanya KPM atau sekiranya kita adalah sebagai dasar, kita kena menetapkan piawaian ujian peperiksaan yang lebih ketat sebelum atau selepas pegawai dan anak mereka memasuki atau melanjutkan pelajaran ke luar negara atau nak balik ke negara Malaysia. Dan peperiksaan ini adalah wajib disebabkan kursus ini untuk mengenal pasti tahap pengesahan mereka pada tahap berapa dalam bahasa Melayu.
dan kerajaan boleh kita sebagai kerajaan boleh membuat sedikit penguasaan terhadap syarat-syarat kemasukan ke sekolah antarabangsa atau ke luar negara dengan menetapkan tahap penguasaan bahasa Melayu sebagai salah satu daripada syarat minimum kemasukan. Sebagai contoh saya bagi, mereka kena mencapai penguasaan yang kelima dari keseluruhan penguasaan yang ke-8. Barulah mereka boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara atau balik ke Malaysia. So sekarang saya akan menserahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Terima kasih Elijah atas pembentangan tentang cadangan sebentar tadi. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan membentangkan tentang cadangan yang ketiga, iaitu dengan menganjurkan pelbagai program yang berteraskan kepada pengukuhan bahasa Melayu. Jadi program-program yang bakal dilaksanakan ini haruslah bersifat holistik dan realistik serta mampu untuk menarik minat dan menggalakkan mereka. Mereka ini merujuk kepada pegawai dan anak-anak mereka yang berada di luar negara untuk belajar bahasa Melayu dari masa ke semasa. Jadi sebagai pihak kerajaan ataupun pihak penggubal dasar, contoh program yang boleh dilaksanakan adalah seperti pemberian beasiswa, lawatan sambil belajar, pendidikan melalui rancangan televisyen dan juga anjuran berbagai jenis pertanian. Jadi program-program yang dinyatakan sebentar tadi itu mestilah berasaskan bahasa Melayu dengan bermatlamat untuk mendedahkan kemahiran bahasa Melayu terhadap pegawai dan juga anak pegawai yang berada di luar negara. Jadi pihak kerajaan perlu memastikan belanjawan yang ingin dikeluarkan itu adalah mencukupi bagi menampung sebarang kos yang akan digunakan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Jadi seterusnya kita akan tengok cadangan yang keempat. Jadi cadangan yang keempat pula ialah mewujudkan program kesenian dan kebudayaan di luar negara. Jadi seperti mana cadangan ketiga tadi, program-program yang ingin dilaksanakan itu merujuk kepada program yang berasaskan bahasa Melayu. Akan tetapi untuk cadangan yang keempat ini, pihak kerajaan boleh mewujudkan program kesenian dan kebudayaan di luar negara. Jadi bidang kesenian dan kebudayaan ini wajar diberikan penekanan oleh pihak kerajaan kerana bidang tersebut berpotensi sebagai medium utama ataupun platform untuk mengetengahkan penggunaan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Jadi pihak kerajaan ini harus menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam menganjurkan pelbagai program kesenian dan kebudayaan di Malaysia sebelum memberikan fokus kepada penganjuran program kesenian dan kebudayaan di luar negara. Jadi sebelum pihak kerajaan mengorak langkah untuk melaksanakan pelbagai program kesenian dan kebudayaan di luar negara, pihak kerajaan terlebih dahulu harus mengukuhkan juga ataupun memperbanyakkan program-program berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan di dalam Malaysia, dan setelah itu barulah memberi fokus kepada penganjuran program kesenian dan kebudayaan di luar negara. Jadi dalam mengukuhkan ataupun memperbanyakkan program yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan di dalam negara, pihak kerajaan boleh menjalinkan kerjasama dengan institusi-institusi pengajian tinggi untuk mewujudkan pelbagai program kesenian dan kebudayaan di dalam negara yang sekaligus boleh membantu kerajaan untuk memperbanyakkan program kesenian dan kebudayaan di luar negara, sekaligus memberi pendedahan pegawai dan anak pegawai yang berada di luar negara tentang kemahiran berbahasa Melayu. Jadi itulah berkaitan dengan cadangan yang keempat. Jadi seterusnya, cadangan yang kelima pula ialah memperkasakan kursi pengajian bahasa Melayu. Jadi kursi ini juga bermaksud ialah kursus-kursus yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Jadi kewujudan kursi-kursi pengajian bahasa Melayu ini sebenarnya sudah sedia ada, sudah lama berada di luar negara, dan ia merupakan salah satu platform yang utama untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Namun begitu, kursi-kursi pengajian bahasa Melayu di luar negara ini dilihat semakin kritikal apabila kewujudannya sudah tidak dipandang dan diberikan fokus oleh pihak kerajaan. Jadi sehubungan dengan itu, pihak kerajaan haruslah melakukan pemerkasaan terhadap kursi-kursi pengajian bahasa Melayu tersebut. Wajar dititik beratkan oleh pihak kerajaan dengan merangka beberapa dasar yang bersesuaian dan relevan untuk mengekalkan kerelevanan kursi-kursi pengajian bahasa Melayu ini di luar negara yang membantu anak-anak dan pegawai di luar negara untuk berkemahiran dalam berbahasa Melayu. Dan seterusnya kita akan tengok pada kelebihan strategi pelaksanaan dasar kerajaan yang dibincangkan. Jadi kita akan tengok apakah kelebihan-kelebihan yang kita akan peroleh sekiranya strategi pelaksanaan dasar tersebut akan dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi antara kelebihan yang boleh diperoleh sekiranya strategi ataupun dasar tersebut dilaksanakan, yang pertama dapat memantapkan kemahiran penggunaan bahasa Melayu yang lebih tepat dari segi fonologi, morfologi dan leksikal. Yang kedua, membangunkan sistem perancangan bahasa yang sistematik dan berkualiti. Dan yang ketiga, mengukuhkan jati diri bangsa.
Jadi kita akan tengok pada kelebihan yang pertama. Jadi kelebihan pertama ini memantapkan kemahiran penggunaan bahasa Melayu yang lebih tepat dari segi fonologi, morfologi dan leksikal. Jadi memandangkan bahasa Melayu ini merupakan berperanan sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi yang standard di dunia ini. Hal ini secara tidak langsung telah mendorong kepada kepentingan untuk menggunakan sesuatu bahasa dengan betul seperti penggunaan laras bahasa betul mengikut situasi atau bidang tertentu. Jadi merujuk pada anak-anak pegawai dan juga pegawai yang berada di luar negara, mereka haruslah menggunakan bahasa Melayu dengan tepat seperti dengan menekankan kepada penggunaan laras bahasa yang betul dan juga dari segi aspek-aspek yang ditekankan sebentar tadi dari segi fonologi, morfologi dan juga leksikal. Jadi pegawai dan anak-anak yang berada di luar negara ini dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul dari segi pembentukan kata ataupun perbendaharaan kata yang secara tidak langsung dapat memberikan kesan dan impak yang positif kepada kualiti dan mutu bahasa Melayu itu sendiri serta sebagai seorang warga negara Malaysia. Jadi tidak lokek lah ataupun tidak kekok lah warga negara Malaysia yang berada di luar negara itu untuk berbahasa Melayu. Walaupun mereka berada di luar negara itu, mereka haruslah mahir dan juga lancar dalam bahasa Melayu dengan menekankan kepada aspek-aspek yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi kelebihan yang kedua pula ialah merujuk pada membangunkan sistem perancangan bahasa yang sistematik dan berkualiti. Sistem perancangan bahasa yang dimaksudkan ini adalah sistem perancangan bahasa Melayu. Jadi sistem perancangan bahasa ini dapat dibangunkan dengan lebih sistematik dan berkualiti dalam pelaksanaan dasar kerajaan dalam ataupun di luar negara. Jadi sekiranya strategi tersebut dilaksanakan, sistem perancangan bahasa Melayu itu akan menjadi tersusun dan boleh dijadikan sebagai satu panduan kepada kerajaan untuk mengenal pasti punca ataupun masalah yang berlaku terhadap bahasa Melayu, dan hal ini sekaligus dapat membantu kerajaan untuk merangka, memperbaiki dan membuat penambahbaikan semula terhadap sistem perancangan bahasa. Jadi sekiranya sistem perancangan bahasa tersebut dapat dipertingkatkan ataupun dapat ditingkatkan kualitinya, secara tidak langsung akan memberi impak yang positif juga kepada pegawai dan anak-anak pegawai yang berada di luar negara untuk menekankan penggunaan bahasa Melayu yang betul yang boleh membantu untuk meningkatkan sistem perancangan bahasa Melayu. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Elijah untuk membentangkan kelebihan yang ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih Rio. So sekarang saya akan membentangkan kelebihan yang ketiga, iaitu mengukuhkan jati diri bangsa. So bagaimana mengukur jati diri bangsa menjadikan kelebihan? Disebabkan seperti mana yang kita semua maklum, konsep jati diri bermaksud yang merujuk kepada identiti atau ciri-ciri yang ditunjukkan oleh seseorang itu untuk melambangkan sifat peribadinya. Maka dalam konteks jati diri bangsa di negara kita bahasa Melayu yang sememangnya memainkan peranan yang sangat pentinglah dalam melambangkan jati diri bangsa sebagai rakyat Malaysia, dan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berupaya untuk memahami dan betul-betul menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Dan pemupukan bahasa Melayu dalam kalangan bahasa Melayu ini sangat efektif untuk memastikan jati diri bangsa Malaysia itu terus utuh dalam kehidupan kita lah. Dan perancangan dan pelaksanaan ini akan memastikan keutuhan bahasa Melayu teruslah secara mampan dan terus relevan sebagai sebuah lambang atau identiti sebagai rakyat Malaysia. Dan seterusnya, sekarang saya akan membentangkan kepada apakah cabaran pelaksanaan dasar cadangan yang kita melakukanlah dasar-dasar terhadap meningkatkan berbahasa Melayu dalam pegawai dan anak-anak mereka. So, cabaran seterusnya. Dan cabaran kita juga memberikan 3 cabaran yang utama, iaitu apabila kita melaksanakan dasar-dasar ini, sememangnya kita perlukanlah anggaran kos kerajaan yang tinggi kan. Dan yang kedua adalah kekurangan guru bahasa Melayu yang berkemahiran atau kepakaran. Yang ketiga adalah cabaran bahasa Melayu dalam aspek globalisasi. So kita lihat cabaran yang pertama, iaitu anggaran kos kerajaan yang tinggi. So yang cabaran ini, pihak kerajaan perlulah mempertimbangkan kos kerajaan yang tinggi dalam pelaksanaan dasar kerajaan di luar negara. Disebabkan tugasan ini kita kena melakukan dasar ini di luar negara. So ini akan melibatkan kos kerajaan yang tinggi lah. Dan yang kedua adalah disebabkan tinggi
disebabkan mempunyai di negara kita mempunyai nilai wang yang berbeza berbanding dengan negara kita, terutamanya di negara Singapura, Amerika Syarikat, Jepun dan sebagainya. Dan kos ini untuk mengupah dan melantik seseorang guru, pakar dan berkemahiran juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi, memandangkan permintaan gaji yang ditawarkan adalah sangat tinggi berbanding dengan guru biasa. So dalam aspek kos perbelanjaan, kerajaan perlulah merangka dan menyusun perbelanjaan yang diperlukan bagi untuk mengelakkan hutang yang banyak untuk dalam membuat tasak ini. Dan seterusnya kita lihat cabaran yang kedua adalah cabaran kekurangan guru bahasa Melayu yang berkemahiran atau kepakaran. So cabaran ini bermaksudnya kita disebabkan bagaimana untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan mereka. So kita kenalah melantik guru yang lebih kemahiran atau kepakaran. So di sini yang kita boleh lihat negara kita masih kekurangan guru-guru tersebut untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan mereka, dan akan mengakibatkan hasil pembelajaran pelajar di luar negara dan tidak akan memuaskan atau tidak mencapai standard yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah pihak kerajaan juga perlu menyediakan pelbagai program yang bersifat khusus bagi melatih guru-guru tersebut bagi menjadi guru tersebut lebih berkualiti dan berkemahiran dalam pengajaran mereka demi menampung kekurangan guru yang berkemahiran dalam mengajar bahasa Melayu di luar negara. Dan sekarang saya akan berserahkan balik kepada rakan saya. Terima kasih. Terima kasih Elijah atas pembentangkan tentang dua cabaran tadi. Sebenarnya saya akan membentangkan tentang cabaran yang ketiga. Jadi cabaran apa lagi yang kita hadapi sekiranya strategi ataupun dasar tersebut dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi cabaran yang perlu diambil kira ataupun perlu dititik beratkan oleh pihak kerajaan sekiranya melaksanakan strategi tersebut adalah cabaran bahasa Melayu dalam aspek globalisasi. Jadi seperti mana kita tahu, fokus kita adalah pada peringkat globalisasi, iaitu merujuk kepada pegawai dan anak-anak pegawai yang berada di luar negara, iaitu dengan memfokuskan kepada kemahiran mereka untuk berbahasa Melayu. Jadi dalam era globalisasi, bahasa Melayu ini sememangnya wajar untuk diperjuang dan dimartabatkan kerana bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang memiliki kekuatan dalam pelbagai ilmu seperti dalam ilmu sains, matematik, kejuruteraan dan juga dalam bidang ataupun ilmu agama. Jadi bagaimana wujudnya cabaran bahasa Melayu dalam peringkat globalisasi ini? Jadi bahasa Melayu dalam peringkat globalisasi ini merujuk pada keutuhan bahasa Melayu itu sendiri, di mana keutuhan bahasa Melayu di peringkat global ataupun peringkat antarabangsa ini dilihat semakin terbuka akibat daripada pengaruh bahasa-bahasa asing yang semakin mendapat tempat dalam pelbagai bidang, dan hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan bahasa Melayu ini sangat berpotensi untuk terus tenggelam dalam era globalisasi ini. Jadi ini merujuk pada penyataan saya sebentar tadi, di mana bahasa Melayu ketika dahulu merupakan bahasa yang mempunyai kekuatan kerana ia digunakan dalam pelbagai ilmu. Akan tetapi pada masa ini bahasa Melayu itu semakin diketepikan kerana kebanyakan ilmu-ilmu tersebut lebih memfokuskan kepada bahasa-bahasa asing, termasuklah bahasa Inggeris. Jadi cabaran bahasa Melayu dalam aspek globalisasi ini harus dititik beratkan oleh pihak kerajaan sekiranya ingin melaksanakan strategi tersebut. Jadi itu berkaitan dengan cabaran yang ketiga. Jadi kesimpulan daripada keseluruhan analisis kami terhadap pelaksanaan strategi tersebut, jadi kesimpulannya yang boleh dibuat daripada keseluruhannya adalah bahasa Melayu ini memang mempunyai peranannya tersendiri, terutamanya dalam membentuk identiti ataupun jati diri bangsa Malaysia, dan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa kebangsaan dan tidak boleh disangkal itu juga jelas menjadi pendorong kepada kita untuk memperjuang serta memartabatkan bahasa Melayu, tidak kira melibatkan peringkat dalam negara ataupun peringkat antarabangsa. Jadi secara tidak langsung ataupun justru itu pihak kerajaan haruslah memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha ataupun inisiatif-inisiatif untuk memartabatkan dan memperjuangkan bahasa Melayu. Jadi segala perancangan dan pelaksanaan dasar mengenai usaha untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Malaysia ataupun berbahasa Melayu dalam kalangan pegawai dan anak-anaknya di luar negara ini wajar disokong dan dipertimbangkan oleh pihak yang berkaitan demi memastikan penguasaan bahasa Melayu itu tidak akan terus hilang dalam diri mereka. Jadi diharapkan segala strategi ataupun cadangan
cabaran dan kelebihan yang dinyatakan oleh kumpulan kami ini dapat dipertimbangkan oleh pihak yang berkaitan sekiranya strategi ataupun dasar tersebut ingin dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi di akhir kata itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.